Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Cikgu Rizwan. Mulai hari ini saya akan mengajar awak pendidikan kesihatan. Jadi untuk pendidikan kesihatan kali ini kita akan gunakan buku teks ni, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, boleh keluarkan sebagai rujukan kita untuk hari ini. Untuk pendidikan kesihatan, bermula daripada unit 11 muka surat 73. Unit 11 muka surat 73, boleh buka kalau ada bersama awak buku teks. Tajuk yang kita akan pelajari ialah reproduktif dan sosial. Singkatan dia ialah PEERS. P-E-E-R-S, PEERS. Jadi kalau tengok muka surat 73 ni, ditulis sini unit 11, penjagaan dan keselamatan diri. Itu unit 11, tajuk unit 11. Tapi tajuk untuk hari ini ialah kesihatan reproduktif dan sosial. Pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, PEERS. Dalam tajuk ni, dalam unit ni awak akan belajar macam-macam lah. Konflik dan stres dalam keluarga, persahabatan, penderaan, penyalahgunaan bahan, sistem reproduktif, pengaruh rakan sebaya, penyakit dalam kehidupan harian. Jadi kita akan belajar tajuk ni dulu. Jadi sebelum saya masuk ke isi pelajaran, kita tengok dulu standard kandungan. Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal. Kita akan belajar benda tu hari ini. Standard pembelajaran dia ialah mengetahui sistem reproduktif lelaki dan perempuan. Memahami kaitan sistem reproduktif lelaki dan perempuan dengan asas kejadian manusia. Kita akan ke isi kandungan dia, muka surat 74. Di sini muka 74 ni kita nak kenali sistem reproduktif lelaki dan perempuan. Seperti dalam buku teks ni, dia kata sistem reproduktif manusia sangat istimewa kerana membolehkan manusia meneruskan zuriat mereka. Sistem reproduktif lelaki berbeza daripada sistem reproduktif perempuan. Kedua-dua sistem reproduktif ini akan matang apabila kanak-kanak lelaki dan perempuan mencapai akil baligh. Saya tahu di kalangan kelas ni pun ada yang sudah akil baligh. Jadi sini ada gambar sistem reproduktif lelaki. Yang kedua sistem reproduktif perempuan, di mana sistem reproduktif lelaki terdiri daripada yang pertama zakar, yang kedua testis dan yang ketiga skrotum. Untuk perempuan terdiri daripada tube fallopian, ovari, uterus dan faraj. Untuk pengetahuan awak, uterus ni lah yang kita selalu dengar itu rahim. Rahim perempuan tu. Teruskan ke seterusnya. Jadi kita nak tahu fungsi sistem reproduktif bagi kedua-dua jantina, lelaki dan perempuan. Untuk lelaki dulu ya. Fungsi untuk testis ialah, ini testis menghasilkan sperma dan hormon. Saya ulang sekali lagi. Testis ni menghasilkan sperma dan hormon. Ini pula zakar. Fungsi dia ialah menyalurkan sperma ke sistem reproduktif perempuan. Tugas dia menyalurkan sperma ke sistem reproduktif perempuan. Yang menghasilkan sperma, testis. Yang menyampaikan atau menyalurkan, zakar. Skrotum pula, dia hanya untuk melindungi testis. Ibarat dia ni kulit yang membaluti testis. Kulit seterusnya.
Okey, seterusnya sistem reproduktif perempuan. Okey, fungsi-fungsi yang terdapat ataupun fungsi setiap komponen yang kita baca tadi. Yang pertama, tube fallopian. Tube fallopian duduk sini. Ni, saluran dia ni. Tempat percantuman sperma dan ovum. Okey, sinilah dia akan berjumpa sperma dan ovum. Lepas tu dia tolak ovum yang matang ke uterus atau rahim. Kalau tak berlaku persenyawaan, dia akan tolak ke sini, uterus, ataupun kita orang Melayu panggil rahim. Bahasa yang asal dia ialah, sign dia uterus. Uterus ni sebenarnya tempat fetus membesar. Sini tempat kalau berlaku persenyawaan, baby akan membesar di kawasan ni yang kita panggil rahim. Okey, ovari menghasilkan ovum dan hormon. Dia duduk sini, ovari. Ada dua, kiri dan kanan. Dan yang terakhir, faraj, menerima sperma daripada zakar. Okey, kawasan di sini. Okey. Seterusnya, bagaimanakah persenyawaan berlaku? Yang ini ada dalam muka surat seterusnya. Okey, ada penerangan dah. Sebenarnya dah komplit dah sini. Mari fahami proses kejadian manusia. Mari fahami proses kejadian manusia bermula daripada persenyawaan. Persenyawaan berlaku apabila sperma disalurkan ke dalam faraj dan bersatu di dalam ovum. Okey, sperma ni, yang warna biru yang ada ekor ni ialah sperma. Ovum bentuk dia sfera, ovum bentuk dia lebih kurang sfera lah. Ibarat macam telur dia. Okey, bila dah bercantum baru dia boleh jadi janin ni. Pencantuman sperma dan ovum akan menghasilkan satu sel. Sel ini akan berganda menjadi 2, 4, 8 dan seterusnya membentuk zigot. Zigot akan melekat di dinding uterus. Okey, dia bercantum dekat tube fallopian, lepas tu dia akan jadi zigot bergerak ke rahim ataupun uterus. Situ dia akan melekat di dinding dan membesar. Okey, zigot membesar dan menjadi embrio. Zigot membesar dan menjadi embrio. Yang ni zigot. Nampak ni? Yang ni embrio. Embrio pula membesar menjadi fetus. Fetus inilah bentuk dah macam manusia yang berada dalam perut seorang wanita yang hamil. Fetus akan membesar dalam uterus ibu selama lebih kurang 9 bulan sebelum dilahirkan. Okey, saya ada sediakan sedikit video lah untuk menambah pemahaman awak mengenai proses persenyawaan sampailah menjadi fetus. Okey. Okey, bagaimanakah persenyawaan berlaku? Okey, yang ni ada video. Okey, ini adalah sperma. Setelah sperma masuk melalui faraj, dia akan pergi ke uterus. Okey. Okey. Banyak-banyak tu ada yang tak dapat pergi ke uterus. Ni ibarat perlombaan untuk ke ovum lebih kurang berjuta-juta, paling sikit pun ratus-ratus ribu jumlah sperma yang masuk ke dalam badan manusia perempuan. Okey, itu adalah ovum. Okey, sperma yang pertama sudah masuk ke dalam ovum, bermakna sudah berlaku persenyawaan. Okey, selepas itu, yang ni sambungan tadi. Okey, satu sperma dah masuk, ovum akan menghasilkan satu dinding, automatik akan menghasilkan satu dinding. Nampak tak perubahan tadi? So sperma yang lain tak boleh masuk dah, satu je boleh masuk. Okey, dah jadi zigot. Zigot akan terbentuk selepas sperma dan ovum bercantum. Zigot akan terbentuk. Zigot membesar menjadi embrio. Okay, ini adalah zigot. Ya, ini hanyalah animasi animasi yang hampir sama dengan bentuk sebenar zigot. Bila dah bercantum, dia akan jadi embrio. Macam ni embrio.
Okey, macam ni je embrio. Seterusnya, daripada embrio yang inilah akan membesar menjadi fetus. Okey. Dan semakin lama semakin menyerupai seorang bayi. Okey. Okey, seterusnya embrio membesar menjadi fetus. Fetus akan berada dalam kandungan ibu selama lebih kurang 9 bulan. Secara normalnya 9 bulan lebih lah. Ada juga yang dilahirkan lebih awal. Jadi setelah penerangan saya tadi, saya nak buat latihan sikit. Untuk pendidikan kesihatan, sila sediakan satu buku bergaris pendek untuk nota dan latihan. Okay, latihan hari ini ialah sila lukis gambar reproduktif lelaki dan perempuan. Kat gambar tu, yang nombor 2 ni, di gambar itu tulis nama dan fungsi sistem reproduktif pada gambar. Okay. Fungsi sistem reproduktif itu maksudnya apa fungsi zakar, apa fungsi skrotum, apa fungsi testis dan seterusnya yang perempuan. Dan yang ketiga, tulis perjalanan proses persenyawaan manusia. Boleh tengok buku teks yang ni. Yang nombor 2 boleh tengok video saya ni. Okey. So itu sahaja untuk hari ini. So saya ucapkan tahniah kerana berjaya tonton video ni sampai habis. Semoga berjaya dan jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.